Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar semua? Kita bertemu lagi sekali pada petang ini di Malaysia pukul 2, saya pukul 7 di London. InsyaAllah bagi mereka yang dah masuk, saya ucapkan terima kasih kerana sudi join. Kalau belum bersedia, sila cek. Boleh ambil pen dan pensel, kita belajar terus pada hari ini kerana ada ilmu yang saya ingin kongsikan pada anda. Dan satu-satu perkara yang saya fokus kepada minggu lepas sehingga hari ini pun masih lagi bertopikkan ataupun berkisar kepada masalah makanan karbohidrat ataupun setengah orang kata gula, tapi bila saya kata gula, ramai yang teringat kepada gula pasir je, maksudnya white sugar tu, tapi sebenarnya saya merangkumi sekali karbohidrat yang tidak berserat. Saya ulang lagi sekali, karbohidrat yang tidak berserat. Okey, siapa tu? Emma. Macam mana suara, boleh dengar tak? Jauh ni, 12-13 jam perjalanan kapal terbang, boleh dengar tak? Okey, Rohani, Azmi, insyaAllah. Zaman sekarang semuanya dunia tanpa sempadan. Net, apa khabar? Haslina, Ros Hazniza, Arita, siapa tu? Muhammad Nizam ya? Okey, Nizam. Siapa? Saya kalau nama IG ni dia join, jadi Roslina, Mrs. Anep, Suadnan, tapi siapa pun, bayangkan saya panggil nama you dengan niat untuk wish you all, mendoa kepada anda sekalian semoga sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, satu family. Inilah doa-doa yang kita harus juga sampaikan kepada kawan-kawan kita sambil kita sharing ilmu yang boleh memberi manfaat, walaupun satu perkataan kita bagilah pada mereka. Contoh hari ini, topik sebenarnya ialah apa jadi dalam seminggu kalau you langsung tak ambil gula, termasuk saya kata apa, karbohidrat yang tidak berserat. Contoh, siapa tahu tulis kat situ karbohidrat yang tidak berserat, cepat. Okey, contoh yang paling ketara ialah roti putih. Dia tu karbohidrat, dan karbohidrat ni sebenarnya akan tukar jadi gula, ataupun asal daripada gula akan tukar jadi fat, betul tak? Akan jadi lemak, dan yang jadi seksa ialah you punya liver yang kena terpaksa kerja keras. Sebab apa? Gula-gula ni terutama sekali sebahagian besar daripada gula tu akan masuk ke dalam liver tanpa dicerna ataupun diproses oleh stomach kita pun, dia terus masuk terus. Kadang-kadang telan je dia tukar terus jadi gula. Gula tu akan terus masuk ke liver. Penatlah liver kita sentiasa. Okey, baik. Jadi sikit lagi saya nak dengar you faham tak karbohidrat tanpa fiber tu. Cuba bagi contoh, sebab hari ni kalau kita teruskan belajar tanpa you memikir langsung susah juga. Okey, you nak dua bahasa, can? I hope because majority speak Malay in this group, but if you can't understand, let me explain in English if possible. Saya tengah belajar bahasa Indonesia sebab kita bercadang untuk pergi ke Indonesia tidak lama lagi. Baik, tepung putih, yes, very good. The white flour is very very important. Most common orang tak nampak gula yang sudah bertukar wajah menjadi tepung. Gula yang datang daripada nasi putih tanpa you bagi dia jadi nasi sejuk. Kalau nak makan nasi, biar dia sejuk dahulu. 3 jam dalam peti ais ataupun semalaman. Saya dah cerita dulu kan, nasi sejuk is very good. Sebab tu orang kampung dulu nak makan nasi, dia tunggu besok pagi. Okey, baik, apa lagi? Bukanlah saya suruh makan banyak pula kalau saya kata boleh tu. Sebab apa pun kalau ikut D&D diet, dia mesti dengan buah dahulu. Lepas tu kalau nak makan tengah hari ataupun nak makan malam, banyakkan sayur-sayuran atau ulam-ulaman. Semoga you tidak berdepan dengan masalah seperti biskut, roti, nasi putih. Lepas tu apa? Saya ulang kan, nasi putih. Kalau nasi lemak, no problem. Kalau ambil dalam satu bungkus kecil tu, is not an issue. Nasi biryani pun setengah pinggan masih boleh lagi, dengan syarat you ada salad dahulu. Saya ulang, okey, salad ataupun sayur ataupun whole food plant based dahulu. Baik, sambung. Saya bagi contoh biskut, apa lagi, chips, french fries, kalau ada macam ice cream, kan tak nampak gula kan,
Kek boleh tak? Kuih-kuih confirm. Jadi kita banyak kat Malaysia, kalau saya listkan lebih daripada ingat 200-300 menu berdepan dengan kita setiap hari. Baik, kalau macam tu, kalau kita cuba bertahan seminggu, apa jadi? Saya ulang, bertahan seminggu, jangan tempoh, jangan makan ataupun minuman, jangan lupa. Yang kata diet soda semua tu out, kan saya kata dia ada sweetener yang bukan takat kita nak takut kepada kalori saja, dia takut kepada jadinya kanser. Dengar tak cerita aspartame, apa lagi sucralose, sakarin, pernah dengar? Baik, ubi is good, tetapi kalau ubi tu ditukar jadi tepung, dah halus sangat sampai dah tak ada, bahaya. Macam kalau selalu sangat you ambil kanji ke, banyak sangat tu bahaya. Apa lagi? Banyak yang dalam kelongsong, dalam sachet-sachet ataupun dalam paket-paket di supermarket, 90% semuanya ada gula dalam tu. Kalau tak ada gula pun dia ganti dengan bahan-bahan sintetik yang saya dah cerita. Baik, jadi kalau you berhenti seminggu, sebenarnya 48 jam dah ada impact. Tapi saya bagi seminggu, takut sebahagian besar daripada anda nak tengok dia punya manfaat tu, nanti you rasa tak sampai 2 hari, lain pula datang dulu. Sebab setengah orang dia ada orang panggil healing crisis. Tahu apa perkataan healing crisis tak macam ni? Kalau you berhenti isap rokok, ada pernah dengar tak orang jadi macam apa jadi? Marah-marah, kadang-kadang dia macam nak demam, dia letih, lesu, dan kadang-kadang dia tak bermaya, betul tak? Dia cirit pun ada. Jadi macam-macam berlaku lembaran kulit lah, gatal lah. So itu dipanggil healing crisis. Sebab apa? Body kita nak betulkan balik. Faham tak? Nak adaptasikan balik. So sama juga dengan gula. You kata apa perbandingannya dengan gula dengan isap rokok, ataupun katakan you selalu pergi kerja tempat yang penuh dengan asap kereta ataupun banyak petrol punya industri, kan masuk hidu tempat-tempat yang toksik tu. Jadi bila you pergi katakan Cameron Highland, saya harapkan Cameron Highland ni dah bersih lah sekarang, atau masih bersih lah. Kadang-kadang peranginan kita pun terlalu banyak orang pergi turis pun banyak kereta, kotor juga alam sekeliling tu. Katakan you pergi tempat yang betul bersih, body kita kadang-kadang 48 jam pertama tu. Tetapi kalau tidak ada healing crisis, dia tidak ada detox effect, you akan terus dapat dia punya good impact. So saya nak bagi kat you good impact ni. Sebelum tu saya nak beritahu kenapa you masih gian lagi dan susah nak berhenti gula ni. Saya ulang, gula termasuk makanan-makanan dan minuman yang bergula yang you tak nampak, terutama sekali kuih-kuih Malaysia. Mari, jom cari makan. Nampak tak? Banyak TV show. Jom kita cari makan. Itu yang jadi masalah. Baik, sambung. Apabila you gian ni, sebenarnya tak salah you. Sebab Tuhan bagi ada 2 jenis hormon. Satu namanya dopamin, satu lagi namanya serotonin. Gula antara pencetus memberi semangat kepada dopamin dan serotonin ni. Setiap kali kita ambil gula, kita jadi nak lagi gula. Kenapa? Kita dah crave, kita kempunan, kita dah makan, patut dah kenyang, dah dapat benda manis, happy lah kan? Kenapa budak-budak bila dia dah dapat coklat, lepas tu dia nak lagi coklat? Cuba bagi tahu kenapa. Sama juga orang dewasa bila dah makan kuih manis, kuih lapis contohnya, lepas kita lunch atau dinner, kadang-kadang pergi hotel kan, kalau buffet kan ada kuih lagi. Lepas tu kuih tu tak usah cerita lah, dekat 20 jenis. So kita makan satu, kita rasa kita dah kenyang, dah puas. Tapi bila benda manis masuk, you akan crave lagi. Dan lain kali bila you datang ke tempat yang sama, you teringat balik. Sebab otak kita ada beberapa panca indera ni yang akan mengingati otak anda supaya nak balik dopamin dan serotonin. Dopamin adalah bagi pleasure, bagi shock, serotonin bagi happy. Siapa tak nak shock dan happy kan? Jadi dia keluar. Bila dia keluar, you nak lagi. So orang putih kata crave will bring more craving.
Yang penting dia ada beberapa tempat yang akan mengingati you balik kepada giannya, bergantungannya. You are so dependent on the sugar or sugar containing food or drink. Example, if you kena teh tarik yang 3 in 1 ataupun coffee 3 in 1, punyalah sedap, lemak, betul tak? Saya pun pernah rasa benda ni, memang gian betul. Tiap-tiap malam nak kalau macam tu, ataupun setiap pagi you nak benda tu. Kalau tak kena macam tak hidup, ataupun you ada sesuatu yang tak complete dalam hidup you. Sampai macam tu sekali. You see, you feel as though your life is not complete. Why? Because your dopamine and serotonin is so powerful. Dia boleh perangkap you. So, ada daripada hypothalamus, otak, dia selalu mengingati you untuk dapatkan balik you punya lemak, you punya gula, you punya protein, you punya garam. Itu kebiasaan, okey. Terutama sekali gula lah. Nombor 2 ialah mata. Mata ni yang akan mengingati you balik. Okay. So, because of your eyes, dia stimulate you punya brain. Lepas tu, ada smell pula lagi. Hidung. Okey, bila datang ke bahagian hidung ni, you punya deria hidung ni, kalau bau, saya bagi contoh cinnamon bun, apa lagi yang bau gian ni, apa yang orang suka, bau sate macam saya, kalau bau sate terliur habis keluar kat sini. Bau makanan lah, bau tom yum, bau durian. Setengah orang bau durian dia memang gian, tapi setengah orang muntah pun ada kan. Macam rumah saya tak boleh makan kat rumah. Pasal apa? Maid saya, pembantu rumah saya, bukan kata bau durian, dia nampak ya durian kat gate saya bawa balik, katakan saya kan makan durian, dia nampak je dia dah muntah kat sini. Habis macam mana? Nak kena makan kat luar, nak kena pergi rumah kawan, makan kat kedai. Kalau dia cuti ke sikit-sikit, saya curi-curi masuk peti ais, kena masuk peti ais sebab tak bau. Dia dah keras, bawa masuk kat bilik saya sendiri makan durian, sampai macam tu sekali. Tetapi pasal apa? Deria bau ni bagi kita shock kepada makanan-makanan yang kita sukai. Betul? Baik. Taste, memanglah rasa, bibir, lepas tu perut kita, dia pun kadang-kadang ada signal. Dia tak ada mata, dia tak ada telinga, tak ada hidung semua, tapi dia boleh bau. Dia boleh tahu. Pernah tak perut you dia ada keroncong bunyi bila makanan yang best-best depan mata you? Dia macam boleh tahu. Bakteria tu dia pandai smell you punya food. Dan dia ada satu hormon namanya leptin. Leptin tu akan keluar bila deria ni nampak, dengar, dan you boleh fikir bau, boleh macam air liur ni dah nak keluar, you punya enzim tu. Sebab apa? Sebab ada satu hormon nama leptin. Leptin lah yang menyebabkan you rasa lapar, dan orang yang suka gula, leptinnya tinggi. Leptin ni keluar, you makan, you ingat you dah happy, leptin tu keluar lagi nanti. Okay? Alright, so tapi bila you dah kenyang, leptin tu akan tutup. Cantik. Tetapi orang lupa, lepas sudah leptin, ada satu lagi nama ghrelin. Leptin tu dia bagi you puas lah. Bila you nak makan, you dah kenyang, you rasa, orang putih panggil satiety, ataupun you are satiated. Maksudnya you dah puas. Bagus. Masalahnya ialah ramai orang bukan leptin saja yang kontrol dia. Dia ada masalah yang lebih teruk, namanya ghrelin. Ghrelin itulah yang orang panggil lahap. Tahu tak lahap? Ghrelin ni dia macam bunyi pun ghrelin. Dia makan tu macam orang kalau setengah pinggan. Kalau orang Jepun, you tengok kan, dia punya portion kan kecil-kecil, sebab tu dia orang tak gemuk. Kita ni kalau portion ataupun jumlah makanan kuantiti kecil-kecil, setengah pinggan kira orang kedekut lah. Kalau bagi makan orang setengah pinggan, you pun ambil setengah pinggan, atau mengada-ngada you kata. Tapi sebenarnya ghrelin tu lah yang suruh you tambah lagi lebih pada sepinggan. Mamak, kalau you pergi nasi kandak kan dah penuh, setengah orang order lagi tambah sepiring lagi mamak nasi putih, taruh atas kuah, rupanya you punya daging belum habis, ghrelin tu lah menyebabkan kita jadi orang panggil lahap. That means you become very not satiated all the time. So let me repeat, leptin you lapar, tapi bila lepas you makan, leptin tu tutup, you dah happy. Orang kata apa? Puaslah makan.
Belajar train you punya leptin supaya setengah ataupun 70% pinggan selalu makan 100%, you turun ke 60%, train you punya leptin. Okey, lepas tu ghrelin tu dia akan ikut cakap juga nanti. Dia tak akan nak lapar lagi dah. Baik, ready? So bila you berhenti daripada nampak satu lagi gambar-gambar, jangan letak gambar makanan depan you. Jangan dekat dengan dapur kalau you nak control supaya tak kena balik masalah gian ni. You nak stop kan? Saya bagi contoh. Dan jangan cuba makan benda kecil-kecilan. Orang Indonesia panggil apa yang makan icil-icil ni, makan sikit-sikit ni. You jangan cuba nak pegang-pegang. Walaupun saya bagi kacang boleh makan, nak apa sikit kuaci boleh makan. Kalau boleh jangan rapat. Pasal apa? Bila you dah mula sikit letak kat mulut, ingat tak saya kata leptin bagus, tapi ghrelin tunggu je nak bagi you over the limit. Perasan tak? You dah boleh kontrol, tapi you kata nak rasa je satu mulut. Cuba rasa. Yang jajan tu yang bahaya. Be very careful with your kudap-kudapan ni. Sebab tu saya kata cuma ambil 2 kali sehari makan besar. Lepas tu campur dengan breakfast buah-buahan tu paling maksimum 3 kali. Cukup. Masa-masa lain tu kalau lapar betul je minum air. Kan saya kata sampai air kelapa pun boleh supaya you rasa puas. Jangan sampai lapar. Gantikan dengan air. Setengah orang confuse lapar dengan dahaga. Rupa-rupanya dia cuma thirsty. Cuma dahaga. Bukan dia lapar. Tak percaya, cuba masa you nak test tu, you ambil 1 gelas air ataupun paling-paling kalau nak cuba betul 2 gelas. Confirm you tak akan makan lepas pada tu. Itu membuktikan jangan letak makanan-makanan tambahan jajan yang merepek-merepek tu sebab nanti dia stimulate you punya bahagian deria mulut ni, rasa dia mula nak lagi. Dan environment you jangan dekat dengan restoran yang cantik-cantik, yang sedap-sedap, bahaya sebab kita ni lomah, gitu tak? Tempat yang berbau makanan, gambar, jangan cerita tentang makan pun kalau boleh. Sebab you nak kontrol seminggu ni. Lepas tu ambil vitamin B, terutama sekali yang saya kata kat you B12 tu ataupun vitamin B secara menyeluruhnya, dan cuba kalau boleh stop betul-betul seminggu ni kecuali makan yang wajib sahaja. Okey, dan bak kata orang kalau you tak tahu apa nak buat, puasa. Saya ulang, kalau tak tahu apa nak buat, puasa is the best. Itu kalau puasa yang betul. Tapi kalau puasa untuk jaga kesihatan, you boleh minum air waktu you dahaga. Faham? Okey. Dan kalau boleh bawa berjalan setiap hari, body you bawa berjalan. Maksudnya ada exercise yang ringan. Yang saya recommend berjalan pun cukup. Ingat dulu saya cerita, dia panggil jog and zikir. Dia panggil DND, jog and zikir. Jogging, tak boleh tak apa, jalan, walking and zikir. Baik. Kalau macam tu, 7 perkara yang saya nak cerita, cepat je, no problem. Bila lepas minggu, you tengok apa jadi. Bila you dah kontrol dan tak makan, gula langsung tak tempuh, jangan sampai lapar. Saya kata benda lain boleh. Okey, ingat, sayur, buah, apa lagi, air, no problem. Lepas tu, you ambil kacang-kacang kan. Kalau you lapar juga, air kelapa dengan kelapa tu sendiri not a problem. So nombor 1, you tidak akan lagi lapar ataupun gian dengan gula. That's number 1. Lepas 7 hari, check apa yang saya kata ni, hari ke-8 ataupun hari ke-7 you dah nampak you tidak ada lagi selera nak gila kepada gula. Kecuali kalau you masih lagi dalam 7 hari tu you tipu-tipu. Tak usah tipu. Okay. Nombor 2, you tak akan rasa lebih lapar daripada kebiasaan. Dulu sikit-sikit lapar. Kalau lambat sikit pukul 2 tengah hari you macam ketar tangan. Sekarang pukul 3 sedar-sedar masih lagi. Kalau ada meeting pun you boleh pergi meeting tu tanpa makan, kecuali you nak kopi, no problem. Letak pula biskuit dalam tu kan. Wah, sedap kan rasa. Masih manis tetapi tidak ada kalori. Kan contoh, kan saya dah buat semalam tu. Lepas tu you tidak lagi, nombor 3, tidak lagi letih. Tak lapar. Nombor 2, tidak gian lagi. Tidak ada kesukaan lagi kepada gula. Macam gula is no big deal. Nombor 3, letih. Nombor 4, you akan senang pecah lemak. Tanpa you sedar. Lepas 7 hari dia dah mula pecah. Tahu pecah lemak tak? Maksudnya burn your fat. Okay, and you akan hilang banyak air.
Jangan risaulah. Maksudnya you akan nampak body you kalau dulu senang water retention, kaki mula macam nak bengkak-bengkak sikit tu, sekarang dah kurang. Cun tak? Ini yang best sekali. You pakai kasut pun rasa tak ketat lagi dah. Nombor 4, nombor 5, you akan merasa mood you akan naik. Dulu saya kata mungkin 2-3 hari pertama sebab you tak kena gula, tak kena karbohidrat yang tak ada serat tu, you tak kena biskut lah, roti sebagainya kan. So you rasa macam you tak boleh hidup. Tetapi sekarang mood you walaupun jatuh sikit pada 2-3 hari pertama, kalau pun jatuh, by the 7th day, minggu kedua, you nampak bersemangat lah rupanya walaupun tak kena gula. Baik. Sama juga mood, you dapat fokus lebih dan you dapat mengurangkan masalah ADD. Kalau you tengok budak-budak, kalau dia terlalu aktif, super aktif, dia akan kurang orang panggil apa, dia punya kelang kabut dia tu, dia punya aktiviti yang super aktif. Kan you pernah tengok budak-budak yang tak boleh bawa majlis tu, dia akan kontrol. Kan cantik tu. Tak payah nak pergi berubat, semua nak suruh ambil anti aktiviti, nak bagi tentram, dia mengantuk, jadi budak tu jadi monyok aja, kesian dia. Okay, so don't give any medicine, just control you punya glucose. Okay, next, skin jadi better, kulit you akan jadi lebih bersih, lebih awet muda, lebih berseri. You punya acne, jerawat, bahkan jeragat pun akan berkurangan. Tak payah nak spend banyak duit sangat dengan, terutama sekali side effect ubat-ubat jerawat ni bahaya. Dan kita tutup cerita dengan body you akan jadi lebih lembut. Lembut dari segi regangan dia, you punya joint, you punya stiffness, you punya badan yang dulu rasa liat, keras dan rasa macam malas je tu, akan jadi orang kata apa, lebih lincah. You jadi lebih agile, faham tak? Lebih orang panggil regangan ataupun you punya pergerakan tu lebih orang kata apa, lincah. Maksudnya tidaklah rasa ketat je, leher tu rasa macam pasal apa, kerasnya badan kan. Jadi tuan-tuan sekalian, saya dah bagi 7 kebaikan. Mana you nak cari, ini automatic body you. Dan kalau you dah berumur lagi dahsyat. Saya ulang, kalau atas pada 340 ni lagi best. Sebab apa? Bila you dah pension besok, inilah yang kita cari untuk badan kita sentiasa jadi sihat walafiat. Di semalam ada orang tanya saya macam mana nak pakai B-Sweet ni. Senang je, macam you ambil stevia kat pasaran tu, cuma bezanya kita mengunikkan produk kita supaya orang bukan takat ambil stevia saja. Kita ada bahan-bahan macam B12, vitamin C, supaya kita ambil kesempatan. Ni nampak ni, okey. Ni you ambil, katakan ni saya ambil kopi O. Kopi kan bagus untuk apa? Untuk liver kan. Okey, kopi O kau dulu, sekarang tak payah kau lagi dah, 1-2 titik cukup. Okey, itu pun dah kira kalau siapa yang nak manis. Kalau nak rasa manis tapi tak manis sangat, 1 titik cukup. So, kacau, minum je. Bismillah. Kopi O. Dulu O betul, sekarang dah ada sedikit kemanisan tanpa sebarang gula dalam badan you. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi mereka yang sudi ambil, baca dulu dengan doa supaya semua yang you sakit tu, dengan kita beramal ataupun kita berikhtiar, mesti diiringi dengan doa. Okey, baca bismillah dulu, minum, lepas tu insya-Allah you kuatkan semangat supaya you tak tempuh lagi gula. Lepas minggu, you buatlah keputusan sendiri. Selalunya orang akan berterusan lah sebab dia dah nampak kebaikan. Okey, jangan lupa be sweet, bawa ke mana-mana. Senang saja, ambil 1-2 titis. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Let go and feel good. Dunia bahagia, akhirat syurga. Bye.